حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وذرياته وإلى أصحابه وإلى التابعين وإلى التابع التابعين وإلى العلماء والنقباء والنجباء وإلى أولياء الصالحين وإلى آبائنا وأمهاتنا وإلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وخصوصا إلى الإمام الهجاة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى بسير الفاتحة. الحمد لله. صراط الذين أنعمت عليهم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمدا المختار وآله الأطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله. فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أصرنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت مقدم وأنت مؤخر لا إله إلا أنت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. سبحانك إنا كنا من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أصحاب الفضيلة، para alim ulama, para asatizah, para tuan-tuan guru yang saya muliakan lagi berusaha dan pengurusi itu. Seterusnya barisan para imam, para bilal, jawatan kuasa madrasah Ar-Rawdah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak saya lupa pada bunda saya. Semoga Allah berafiat berpanjangan insya-Allah. Ini lewat sikit ustaz. Lewat banyak ni. Tak apalah, kita dapatkan apa yang patut kita dapatkan dulu. Pertama, tanpa saya buang masa, hari ini bermulanya apa? Hari ini 1 Zulhijjah. Sebenarnya ini dah masuk 2 dah, kan? Lepas maghrib, ba'da maghrib. Jadi pada semalam lepas maghrib, maka bermulanya fi awal Zulhijjah, dalam awalnya bulan Zulhijjah. Saya tak nak bahaskan panjang hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didatangkan kepada kita bahawa kepentingan berpuasa pada 10 awal Zulhijjah sehinggalah datangnya hari Arafah. Sebab kita dah diambang Aidul Adha, dan pada malamnya itu adanya Lailatul Janizah, malam penerima ataupun pemberi anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin satu waktu nanti kita bahas panjang bab ni. Penting sebenarnya. Kenapa Nabi sebut dalam hadis 10 awal itu kena berpuasa? Ada saya kongsikan dalam WhatsApp sebenarnya, dalam grup. Kau boleh orang tak tahulah saya tu saya. Yang mana tu cari sendiri. Jadi boleh amalkan sebenarnya. Boleh amalkan. Saya mohon maaf, mungkin ada yang bertanya melalui WhatsApp ataupun mengata apa, media sosialnya. Saya mengambil pendekatan mana yang mampu saya jawab. Mana yang saya rasa tak mungkin tak boleh jawab melalui WhatsApp. Sebab benda tadi takut tidak faham. Sebab ilmu ini
perlunya kita berdepan itu lebih baik. Dan saya bertanggungjawab apa yang saya cakapkan, tapi saya tak bertanggungjawab apa yang orang faham. Orang faham takut salah faham saya cakap nanti, jadi lain pula. Lebih baik kita berdepan, lebih senang. Dapat semua Pada 10 ini bermula semalam, maka hari-hari ini para ulama sebut adalah hari yang sangat-sangat sehingga banyak riwayat, termasuklah Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menceritakan ataupun mendatangkan fadilat, kelebihan di dalam kitabnya yang agung, yang Ihya Ulumuddin. Salah satu kitab ini Bidayatul Hidayah yang kita mengaji. Satu lagi kitab besar dia Ihya Ulumuddin. Di dalamnya ini para ulama sebut apa maksud makna Ihya Ulumuddin. Ihya penghidupan, menghidupkan kembali, hidup ulumuddin, ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab ini banyak benda dibahaskan, termasuklah dalam bab akidah, bab fiqahnya, bab tasawufnya dan hukum hakam. Di antara jenayahnya bagaimana hukum membahaskan tentang hudud. Di dalamnya juga ada hukum ta'zir, hukum qisas dan sebagainya. Bab jenayah semua lengkap dalam Ihya Ulumuddin. Juga ditahqiqkan pula oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala, seorang ulama besar dalam bidang hadis yang bertanggungjawab untuk mentahqiq semula kitab Ihya Ulumuddin. Akan tapi mereka yang tidak tahu silsilah ilmu, maka dia lebih untuk mengkondem, merot para ulama terdahulu. Ini saya sebut awal sebab kita nak masuk tajuk tu nanti. Jadi para ulama sebut pada awal ini boleh dikatakan tidak ada khilaf di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah tentang manfaat berpuasa pada awalnya Zulhijjah. Kalau saya nak bahaskan dalil banyak, tuan-tuan boleh buka dalam pejabat mufti kita ada mengeluarkan fatwa tentang puasa pada bulan Zulhijjah. Lihatlah pandangan ulama di situ. Punya panjang, nak cerita tu saya tak tahu berapa hari tu. Jam-jam ni tak main lah hari. Sebab nak cerita daripada asal Qurannya diambil pada mana, kemudian hadisnya diambil pada mana, Quran dan hadis pula diterjemah, disyarahkan oleh ulama mana, kemudian bagaimana diistimbatkan oleh Imam Syafi'i, kemudian diamalkan pula di tanah Melayu, semua diterangkan. Inilah buku ilmiah. Bukan ilmiah hadis Nabi mana, ikut pandangan sendiri, tak boleh. Itu takut sakit otak kat situ. Tak mampu kita nak memahami hadis Nabi terus, tak mampu. Sebab tu kalau ada slogan kembali pada Al-Quran dan Sunnah, kena takut. Kenapa takut pula? Kita kena kembali ustaz pada Al-Quran dan Sunnah. Ya, kembali bagaimana kita nak tahu. Dengan cara yang kamu buat ke ataupun cara yang dirangka oleh ulama. Kadang-kadang perkataan ini seolah-olah dia nak kata apa yang dilandaskan selama ini yang kita amalkan tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Itu sebenarnya dia nak cakap. Akan tapi dia berselindung di bawah slogan mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Berapa kita nak ikut para ulama, mereka juga mungkin salah. Kita takut ni masuk perangkap. Perangkap siapa ni? Perangkap orientalis, perangkap liberal. Perangkap ini kita takut termasuk dalam pandangan-pandangan mereka ini. Sebab Nabi sebut daripada zaman Nabi itu, selepas wafatnya Rasulullah diganti dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ganti Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Kemudian berlakulah pada awal pemerintahan di antara Muawiyah dan juga Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in, berlakunya khilaf, berlakunya beberapa pandangan. Sudah ada dah waktu itu, lahirlah Mu'tazilah, lahirlah Syiah ketika itu. Macam-macam kelompok dah berlaku sehinggalah datang sampai sekarang Nabi sebut dalam hadis, akan terbagi kelompok umatku ini kepada 73 golongan. Ini kena takut. Hanya satu sahaja dan dilafaz dan ditahqiq oleh ulama, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kita kena tahu bab ni dulu. Sebab ada orang sekarang ni dia nak kembali tapi tak tahu kembali ke mana. Ikut pandangan siapa? Adakah Imam Syafi'i tidak menggunakan Al-Quran? Ustaz, saya tak ikut mazhab ni, saya terus kepada Al-Quran dan hadis. Hadis pun besar tu, hadis. Kita pun ini alim ni. Kalau dia cakap ni tu tak alim lah, kita tahu. Pertama, ilmu tak bersanad. Macam mana kamu nak faham apa kalam Nabi? Tak mampu kamu nak faham.
Sebab apa saya sebut ni? Sebab tak pening nanti, saya nak bahas nanti. Bab zikir lepas solat tu. Dia ada dalam bidang ini, dia ada orang rod tidak ada zikir lepas solat. Nabi lepas main turun bangun sahaja. Ni daripada mana dalil? Kita nak tengok. Dia tanya kita dalil, kita datangkan dalil malam ni. Hujah. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan yang benar pada kamu kalau kamu katakan bukti daripada kamu, datangkan bukti. Burhanakum, bukti. In kuntum shadiqin, kalau kamu orang yang benar. Apa ni kita akan lihat. Sebelum faham benda tu, saya nak fahamkan benda ni dulu. Bagaimana ulama-ulama mengambil hukum daripada Al-Quran dan hadis tu kena tahu. Bagaimana Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit ambil dalil daripada Quran dan hadis. Bagaimana caranya? Bagaimana Imam Malik Ibnu Anas radhiyallahu anhu, Imam Mazhab Maliki, mengambil pula dalil. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i ambil dalil bagaimana? Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Mazhab Hanbali ambil dalil dari mana? Bagaimana mereka mengambil dalil itu kena tahu. Bukan suka-suka kita je. Ini orang cakap, ustaz, bukankah di dalam hadis Bukhari mengatakan begini? Sebagai contoh, saya buat hujah. Di antara kita ni ada yang mengatakan, kalau saya pegang pandangan bahawa memegang isteri saya mahram lah, isteri saya ni tak batal wuduk. Akan tapi Imam Syafi'i di dalam kitabnya dan di dalam mazhabnya membatalkan wuduk kita, mengatakan batal. Sebab apa? Cuma sekarang ini yang kita takut campur aduk mazhab. Tu yang kita takut. Dalam bab ini saya nak bermazhabkan ini, dalam bab ini saya nak bermazhabkan ini. Adakah boleh? Ada tak authority, kuasa yang memberikan kepada kita untuk bertukar mazhab? Ni kena tahu bagaimana adabnya. Dapat? Pertama, para ulama sebut kalau dalam bab batalnya wuduk, Imam Syafi'i ada kaedah dia yang tersendiri daripada imam-imam yang lain. Kalau kita lihat bagaimana istinbatnya hukum Al-Imam Syafi'i begitu kemas. Pertama, dalam bab itu dalil hujjah daripada Imam Syafi'i yang daripada sudut akalnya sihat. Bagaimana sihat? Dalil antara ulama-ulama yang mengatakan, antara juga yang mentahqiqkan pandangan ini adalah Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, antara dia Al-Imam Zakaria Al-Ansari, antara dia Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, antara dia juga Al-Imam Nawawi Al-Bantari. Ini semua ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Itu ulama dalam mazhab Syafi'i. Sebelum nak kembali pada Imam Syafi'i, kena melihat pandangan ulama dia dulu. Anak murid dia cakap apa? Dapat? Jelas Jadi pandangan yang dikeluarkan tentang batal wuduk, antara yang kuat dipegang pada logik akal ataupun dalil aqli yang didatangkan oleh Imam Syafi'i. Pertama, mengatakan bahawa kebiasaan lelaki ini kalau dia sudah bersentuhan, maka terlaksana juga syahwatnya. Dapat? Maksud dia apa? Imam Syafi'i menggunakan satu hujah, satu istinbat hukum, dipanggil satu zara'i, sekat daripada merebak. Kan dah pegang, kan jadi lain pula. Satu zara'i, sekat daripada merebak benda lain, terus. Sedangkan pandangan imam lain mengatakan kalau pegang itu dengan syahwat baru batal. Ini ada hujah masing-masing. Dan layaklah bagi Imam Syafi'i untuk mengeluarkan hujah dia. Layak. Sebab dia antara mujtahid mutlak. Dapat? Susu galuh ilmu ini bersanad sampai. Ada orang cakap, ustaz, saya tak nak ikut Imam Syafi'i sebab dia tidak bertepatan dengan hadis-hadis sahih daripada Imam Bukhari. Imam Bukhari pula, kita tanya Imam Bukhari ni ambil hadis pada siapa? Siapa jumpa hadis dulu? Imam Syafi'i ke Imam Bukhari? Kalau ini silsilah ilmuwan ini pun kita tak tahu, bagaimana kita nak bahas hukum ini macam ini? Tak boleh bahas lah. Secara ilmiah dia kalau sanad, saya tolong jawabkan. Imam Bukhari, nama dia Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari. Dia mengambil ilmu hadis kebanyakannya daripada Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, mazhab Hanbali. Dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal ambil ilmu pada siapa?
Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Siapa yang berhadis dulu? Imam Syafi'i. Dapat? Cuma keagungan ilmu hadis itu diangkat pada zaman Imam Bukhari. Dapat? Imam Syafi'i ambil pada siapa? Imam Malik Ibnu Anas, mazhab Maliki. Imam Malik sezaman-zaman dia adalah anak murid agung pada Imam Abu Hanifah, Al-Imam Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala. Anak murid Imam Abu Hanifah kata, kalau ada pengganti bagi aku akan mengangkat siapa? Al-Imam Abu Yusuf. Boleh kata zaman itu bertemu di antara Imam Malik dan Imam Malik bin Anas dengan Imam Abu Yusuf. Pandangan pada mazhab Hanafi dan mazhab Maliki bertukar pandangan mereka. So silsilah ilmu itu sampai kepada Imam Abu Hanifah. Dapat? Pandangan diambil Imam Malik juga pada Imam Abu Yusuf. Ada pandangan-pandangan juga. Maka diambil Imam Abu Yusuf ambil pada Imam Nu'man bin Sabit, mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Dalam kitab Khasail Nabawiyah fi Syarhi Syama'il Muhammadiyah dinaqalkan hadis daripada Syekhul Hadis Syekh Zakaria Al-Kandahlawi rahimahullahu ta'ala, kitab Fadailul A'mal. Tu pengarang dia Syekhul Hadis tu. Ada orang jangan buang kitab ni, kitab doa banyak. Oi, kurang ajar betul orang ni. Senang cakap macam tu. Sebab apa? Sebab tak belajar ilmu hadis, tak kenal ulama hadis. Para ulama sebut daripada Imam Abu Hanifah, terakhir Imam Abu Hanifah sempat mengambil pada sahabat Nabi. Siapa sahabat Nabi? Nabi yang terakhir sekali meninggal dunia. Selepas dia tak ada orang sahabat, nama sahabat dah, dia yang terakhir, yakni Sayyidina Abu Tufail radhiyallahu anhu. Sebelum Abu Tufail, Sayyidina Anas ibnu Malik. Anas ibnu Malik ada orang yang kedua, sahabat yang terakhir yang sebelum habis dinasti sahabat. Yang terakhir Abu Tufail. Abu Tufail mengambil pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silsilah sanad inilah yang membenarkan ilmu itu diiktiraf dan layak orang tadi mengeluarkan fatwa. Dapat semua? Jelas? Dan kita ini daripada mana kita nak ambil ilmu terus pada hadis? Kalau sanad daripada kitab ini sahaja ada 17 sanad. Kalau termasuk saya guru sebagai penyampai ini 18 bagi tuan-tuan. Nak sampai pada Imam Ghazali sahaja sanad ilmu ini. Kalau ikut kitab ni daripada Syekh Fahmi Zamzam. Daripada silsilah Imam Ghazali pula nak pergi pada Imam Bukhari, berapa banyak pula sanad tu? Daripada Imam Bukhari saya dah cerita tadi, sampai beberapa silsilah sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak? Berapa generasi tu? Bagaimana kita nak kata kita faham hadis lagi lebih daripada ulama terdahulu? Tak boleh lah. Dapat tuan-tuan? Seumpama cicit kita datang pada kita, cicit. Tok Yang, saya nak cerita dengan Tok Yang bagaimana keadaan atuk kepada Tok Yang dulu. Saya boleh cerita detail bagaimana atuk pada Tok Yang dulu, bagaimana pakaiannya, bagaimana kehidupannya, bagaimana apa yang dia buat waktu hidup. Layak tak? Ini orang macam ni tak boleh terang dah, memang dia tak faham budak. Apa yang boleh faham dengan dia? Kata tu guru saya apa dia? Hang pejam mata Ustaz. Pejam mata. Kedebu. Bagi tu je. Bagi faham. Terus faham. Faham tuan-tuan? Silsilah itu yang menerangkan bagaimana hadis itu berlaku. Maka inilah amanah dalam ilmu. Amanah. Dapat? Dan hebatnya ulama-ulama terdahulu kita di tanah Melayu ini, silsilah mereka sampai kepada ulama-ulama ataupun salafun salih terdahulu. Walaupun mereka tidak bergelar doktor, PhD, master, LCMA contoh, tak, LC ke apa, master ke, kemudian tidak ada degree pun, tidak ada pengiktirafan daripada sertifikat sijil, akan tapi silsilah ilmunya sampai. Sebab itu kitab mereka digunakan sampai sekarang. Pernah dengar Dr. Al-Ghazali? Imam Ghazali, Dr. Al-Ghazali. Tak. Zaman mereka sangat mengagungkan ilmu, sehingga para syuyukh, ulama-ulama yang mengiktiraf mereka. Imam Ghazali pada zamannya tidak kurang daripada 300 ulama yang mengangkat pandangannya. 300 ulama
Kita nak buat PhD paling kurang 3 profesor je. Betul? Ini 300 profesor ulama pada zaman dia. Barulah kita layak nak cakap pasal dia. Kenalah. Kena buku dengan orang. Jadi satu orang dah meninggal, boleh hantam. Cuba orang tu hidup lagi, hentam tengok pandangan dia. Dapat tuan-tuan? Boleh kita masukkan kitab. Habis lah ustaz, setengah. Sebab kita nak bahas bab pada menyatakan zikir ba'da solat, zikir selepas solat. Nanti saya terangkan di mana yang didatangkan khilaf pada zaman sekarang. Ada orang kata salah di mana, saya sebut. Boleh tuan-tuan Ni bukan marah ni, buat baik demam ni. Suara boleh hilang ni. Semangat dia. Itu dah tiba-tiba konten, tiba-tiba tak ada ustaz Tak maaf lah tuan-tuan Saya waktu tu dah gone. Dah tak larat dah. Alhamdulillah. Muka surat berapa tuan-tuan? 43. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ila al-khalid. Saya sebenarnya kalau boleh tadi, kalau boleh lah, tak apa, nanti ada masa saya nak terangkan. Kalau kita tulis lagi nampak silsilah itu. Ni yang dinamakan sanad. Ni sanad. Sanad ini yang mahal. Daripada mana kamu ambil ilmu itu? Daripada mana ilmu kau ambil ni? Punca Islam teguh pada zaman sekarang, yang kita boleh bezakan antara yang dalalah, yang sesat, dan yang batil, dan juga hak, yang sesat dan juga yang benar, adalah melalui apa? Silsilah sanad. Kalau tidak, semua orang boleh bercakap bab agama ni. Pada mana kamu ambil? Kita nak tanya pada mana ambil. Guru tu pula ambil pada siapa? Daripada siapa? Daripada siapa? Daripada siapa? Sampai tak pada sahibul nas. Siapa sahibul nas? Kepunyaan nas itu sendiri siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai tak pada dia. Dapat? Sekarang orang boleh cakap, semua orang boleh cakap. Hadis ini mengatakan begini. Bolehlah cakap macam tu. Tapi sanad dia daripada mana? Dapat? Jelas? Sebab orang tak pandang sanad dah sekarang. Tak pandang sanad. Dapat semua Kisah 43. Berkata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kita dah habis pada bab, ataupun kita dah habis doa sebelum ini, doa lepas azan. Kemudian sambung, dan apabila engkau selesai sembahyang, maka baca olehmu selepas sembahyang ini bagaimana? Itu pun tata tertib itu diajarkan oleh ulama. Para ulama sebut, sebaik-baiknya kalau tidak bangun imam tadi, jangan kamu bangun. Sebab ketua kamu tak bangun lagi, amir kamu tidak bangun lagi, imam kamu tidak bangun lagi, pemimpin kamu, bagaimana kamu nak bangun? Kecuali ada masyaqqah, adanya hal-hal tertentu. Itu ada. Nanti saya akan tunjuk waktu bila, dan berkaitan dengan hadis baginda Nabi SAW. Pertama, Imam Ghazali datangkan hujah, selepas daripada solat maka didahulukan dengan, kita dah baca kan sebelum ni kan, dengan selawat kepada baginda Nabi SAW. Mana selawatnya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Datangkan selawat dulu. Daripada mana dalil yang mengatakan selawat ini? Jelas dalam Al-Quran. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dalam dalil ini mengikut pandangan dalam Syafi'iyah, juga diambil pandangan ulama-ulama dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahawa dalil berselawat itu bila-bila masa sahaja. Dapat? Maka selepas solat boleh tak berselawat? Boleh, sebab dalilnya umum. Dapat? Dalilnya umum. Ada tak Allah Ta'ala sebut dah kamu selawat khusus pada dalam solat sahaja? Ada? Dalam ayat tadi tak ada. Umum boleh berselawat. Itu dalil awal. Dapat? Yang kedua, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna daraka daras salam. Ini di dalam riwayat yang didatangkan oleh Al-Imam Ghazali.
Di dalam hadis ada tak disebut? Ada. Disebutkan di dalam hadis baginda Nabi SAW. Saya mengambil pandangan ini daripada ulama-ulama hadis. Antaranya adalah daripada ulama Al-Alamah Dr. Hasan Ali As-Saqaf, seorang ulama besar. Ini kitab dia letakkan sifat solat Nabi yang sahih menurut al-imam ataupun ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab ada satu kitab lagi sifat solat Nabi yang sahih juga, tapi pandangan itu telah menolak pandangan mazhab. Maka dikeluarkan kitab yang bertepatan dengan mazhab. Selepas solat, pertama ada dalil boleh berselawat, betul? Betul tak? Jadi benda ni tadi disarankan ataupun tidak? Disarankan oleh Allah Ta'ala sendiri, dapat? Dan tidak ada dalil yang mengatakan tidak boleh selawat selepas sembahyang. Ada? Ada dalil yang mengatakan tak boleh selawat. Nabi sebut, janganlah kamu selawat selepas daripada solat. Ada? Tak ada. Maka hukum harus. Maka bila kita berselawat, maka hukum itu kembali kepada sunnah. Dapat? Okay. Yang kedua, Allahumma antas salam ini datang pada mana ni? Ni hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam Musnad Ahmad Ibn Hanbal. Banyak riwayat yang didatangkan juga riwayat daripada Imam Malik. Ini dalam mazhab banyak. Daripada Sayyidina Thawban radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza insarafa min salatihi istaghfara thalathan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini dalil yang datang dalam hadis. Ustaz, riwayat matanya berbeza. Kenapa Imam Ghazali ada tambah sedikit? Wa adkhalna daras salam. Ini datang pada mana ni? Ini syarah daripada Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Salah ke Ustaz kalau nak tambah hadis? Ni bukan tambah hadis, ni tambah doa kita. Nabi sebut macam tu, layaklah Nabi sebut. Kalau kurang pun sebab Nabi. Dapat? Kalau kita tambah, salah tak? Tak salah, kita hamba. Dan kita tahu tempat kita kat mana. Ke sama rasa ibadah macam Nabi? Ada rasa sama? Saya ibadah Ustaz perfect macam Nabi. Semua bertepatan dengan hadis baginda Nabi SAW. Ada? Boleh declare? Tak ada kan tuan-tuan? Tak ada. Termasuk yang cakap ni. Maka kita nak ikut siapa ni? Ikut ulama. Dapat? Sandaran siapa? Jangan salahkan saya. Salahkan Imam Ghazali. Kalau berani, salahkan Imam Ghazali. Kalau berani, itu je lah. Dapat semua? Hadis juga, riwayat, habis. Kemudian Subhana Rabbiyal Aliyyil A'la. Ini juga hadis Nabi SAW, dalil yang didatangkan oleh para ulama kita sewaktu kita sujud. Subhana Rabbiyal A'la. Kemudian ditambah oleh Imam Syafi'i wa bihamdih. Riwayat juga daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abul Faqih, antara ulama fiqh pada zaman sahabat Nabi. Antara rujukan kita adalah Al-Imam Sayyidina Abdullah ibn Umar, anak Sayyidina Umar, ulama besar ataupun antara pakar dalam fiqh. Antara yang lain Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Samalah tentang solat witir, 2 salam kemudian 1 salam. Tu riwayat siapa tu? Itu riwayat sahih daripada Sayyidina Abdullah ibn Umar. Semayang 3 direct tanpa salam tengah, 3 direct terus 1 salam. Itu daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dua-dua sahih. Kemudian ada orang kata, Ustaz, yang buat 2-1 itu pandangan dhaif. Dia kata, la ilaha illallah. Mengaji mana ni? Sedangkan itu yang diangkat oleh Imam Syafi'i. Apa alasan Imam Syafi'i mengangkat hadis itu lebih tinggi? Bukan lebih tinggi, memakai hadis itu sebab apa? Sebab di dalamnya ada lebih salam. Betul? Ada lebih salam, ada lebih selawat, ada lebih tahiyat. Maka adakah sama pahala dia dengan orang yang tak buat? Mesti lebih pahala dia, betul? Betul? Ni Imam Syafi'i punya pandangan. Dapat? Kedua-duanya sahih, bertepatan dengan sunnah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Habis. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ikut tuan-tuan, ni kita berhenti kat situ. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut. Lain pula ni ustaz. Kan slow kan? Wa huwa hayyun la yamut biyadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ni hadis Nabi tak? Hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sebut dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari, hadis sahih, diletakkan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut yang didatangkan oleh Abu Ayyub Abdurrahman bin Ghanam radhiyallahu anhu, yang mengatakan hadis itu juga diriwayatkan yang di dalamnya adanya zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian ditambah oleh Imam Ghazali wa huwa hayyun la yamut biyadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ni pada mana? Hadis Nabi juga sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dengan riwayat ini juga mereka juga mendapat pahala. Antara fadilat mereka yang bacakan 10 kali selepas daripada solat fardu maghrib dan subuh. Selepas waktu maghrib dan subuh 10 kali, seumpama dia telah memerdekakan 10 orang hamba. Banyak riwayat kelebihan itu. Itu juga hadis sahih yang menceritakan tentang amalan selepas solat. Datang daripada Nabi tak? Datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis. Kemudian la ilaha illallah. Senyap. La ilaha illallah ahlun ni'am wal fadli wal thana'i al hasan. La ilaha illallah wa la na'budu bukan na'budu tuan-tuan. Na'budu kena pergi Kelantan. Ain na'budu. Kalau na'budu itu na'budu, dia minta ganti Fauziah. Budu lah kalau na'budu. Ni na'budu ain wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Macam mana dengar ustaz? Ya, air raya je kita baca. Sebenarnya di riwayat didatangkan oleh Imam Ghazali, lepas lawat sembahyang subuh kena baca. Dapat? Dapat semua. Kalau kita ikut panduan Imam Ghazali, maka kita juga insya-Allah dibangkitkan bersama dengan dia. Walaupun tidak bertentang mata menuntut ilmu dengannya, akan tetapi apa yang disandarkan daripada hadis Nabi melalui pandangannya juga kita dikira sebagai anak murid kepada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Dapat? Maka ini juga ada riwayat tak? Ada riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang takbir raya saya tak pernah dengar lagi. Orang-orang kat sini ni yang ekstrem ni kata bid'ah, tak pernah dengar lagi lah. Kalau ada saya tak tahulah. Takbir raya pun tak boleh, payahlah. Tak tahu nak takbir apa pula. Dapat tuan-tuan? Para ulama sebut ini semua bertepatan dengan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana yang Nabi tidak amalkan? Saya nak tanya. Ada tak? Tidak ada. Bahkan perubahan selepas daripada solat, daripada bermulanya menghadap pada kiblat, kemudian beralihnya ke kanan ataupun ke kiri ataupun menghadap kepada jemaah, itu pun dilakukan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Benda ni ditahqiqkan, saya tanya sendiri kepada Syekhul Hadis Maulana Abdul Hamid hafizahullah taala. Sekarang ni dah penasihat dah dekat Madrasah Miftahul Ulum. Seorang ulama lah. Kalau perasan yang nikahkan saya tu lah. Yang nikahkan dulu. Yang datang tak datang cukup lah. Tak tahulah.
Maulana Abdul Hamid antara ulama hadis, musnid. Bila sebut musnid, tuan-tuan jangan tanya. Sebut musnid jangan tanya dah. Sebab dia telah adakan diri dia di dalam sanad hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara boleh dikatakan sanad-sanad yang sangat azim, yang sangat besar, yang diambil daripada ulama-ulama di Benuhin dulu. Dapat semua? Okey. Di dalam saya tanya, antara pandangan mengatakan, dia kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Anas kata, aku pernah melihat Nabi ini. Ada ketikanya selepas daripada solat, Nabi menghadap pada kiblat, Nabi tak tukar. Ada pandangan mengatakan juga, Nabi Malik, aku pernah melihat Nabi mengiring ke kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas bila tu nak alih tu bila? Lepas ni saya sebut. Adanya Nabi pernah mengalih ke kiri, dan ada juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalihkan pandangan Nabi kepada jemaah ketika itu. Yang paling banyak riwayat berpalingnya Nabi kepada jemaah. Sebab tu Nabi boleh tahu siapa sahabat yang tak datang sembahyang subuh. Banyaklah riwayat. Imam Nabi dulu Nabi boleh tahu siapa tak datang. Ni kenapa tak datang ni? Tu yang dalam riwayat Sayyidina Umar pernah tanya kan, sahabat Nabi yang penat, ketiduran, dan tertidurlah sepanjang malam sebab ibadat, tak datang solat subuh berjemaah. Sayyidina Umar sebut apa? Aku lebih suka sembahyang subuh berjemaah dibandingkan dengan solat sepanjang-panjang malam. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut, orang yang solat subuh berjemaah, maka pahala dia seumpama dia bangun sepanjang-panjang malam, walaupun waktu itu dia tidur. Betul-betul tidur waktu tu, deep sleep. Deep sleep, tidur yang mendalam. Dapat tuan-tuan? Maka baginda Nabi SAW yang memulakan. Cuma adab itu disarankan oleh ulama kita. Waktu bila adabnya, ketika kita menghadap kiblat itu, imam dia perlu berzikir dengan diawali dengan istighfar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saya pernah tegurlah bab ini. Ustaz, kalau saya nak sebut hayyul pun betul, cuma kalau tata bahasa Arabnya tak kena. Dapat tuan-tuan? Ni pada bidang ruh pula ni. Kemudian tidak boleh berhenti. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa. Tak boleh berhenti tu. Tak boleh berhenti. Dia terpotong makna. Tidak ada Tuhan, berhenti. Wal hayyul qayyum, dialah yang maha hidup dan maha berdiri dengan sendirinya, tunggal. Mana sesuai? Tak ada Tuhan, habis. Tak boleh. La ilaha illa huwal hayyul, tidak ada Tuhan melainkan dia. Apa sesuai? Kalau nak berhenti, la ilaha illahu, berhenti situ. Al-hayyul qayyum. Dapat? Kalau sambung, Al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dapat? Ini saya terangkan dulu kan. Panjang dia yang baik, astaghfirullahal azim. Nanti alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tu perfect. Ui, panjang tu Ustaz. Kan nak tarik dah, pegang mic. Nafas dan tu bombak dah kan. Duduk depan ni biasalah. Dapat? Kalau tak mampu, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu. Dapat? Al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tu ada. Dapat tuan-tuan? Buat ada ilmu. 40 tahun dah amal Ustaz. La ilaha illallah. Kena tuntut ilmu lah. Dapat? Kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ra nipis, qadir, bukan qadir. Qadir. Dapat? 10 kali. Posisi ini menghadap kiblat. Kemudian selepas itu barulah beralih ke kanan. Pula dibacakan Allahumma antas salam wa minkas salam. Dapat? Itu pengamalan kaifiatnya, bertepatan dengan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ataupun nak tambah la ilaha illallah di Malaysia, ada lagi satu, Allahumma ajirni minan nar. Kalau jamak, Allahumma ajirna minan nar. Dapat? Lepas habis tu barulah beralih, Allahumma antas salam, barulah zikir 33 dan sebagainya. Dapat? Itu adab dia. Astaghfirullah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian Allahumma ajirna minan nar 3 kali. Subuh dengan maghrib 7 kali. Dapat tuan-tuan? Kemudian barulah beralih ke kanan, ke kiri ataupun menghadap pada jemaah, mula-mula Allahumma antas salam. Dan adab inilah kalau kita ada masalah ketika itu, tunggulah imam beralih tempat, barulah kita alih tempat itu. Kalau di pondok kami terdahulu, kalau Tok Guru tak alih posisi badannya ke kanan, kami tak akan beralih, tetaplah kami begitu. Duduk dengan tawarruk, tahiyat akhir itu kita duduklah sampai habis. Itulah adab kita ketika solat. Ni diajarkan apa ni? Inilah falsafah. Tak payah panggil tuan-tuan pakar motivasi. Bagaimana kita nak mengadapkan dalam solat jemaah sendiri, dah ada adab dia. Sebelum kamu dah habis kerja buat kamu ni, kewajipan kamu, apa yang kamu kena buat? Kamu kena rasa menyesal apa yang kamu buat sebelum ini. Takut tak sempurna solat, istighfar kamu. Kemudian kamu puji Allah dulu. Sebab apa puji Allah? Sebab lepas ni nak doa dengan Allah, kena puji dulu. Dapat tuan-tuan? Kemudian benda yang paling utama yang kita kena minta apa dia? Dijauhkan daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah kita doa panjang selepas itu. Dapat? Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam. Habis. Ustaz macam tak gerak aja. Macam okeylah tu tak gerak. Sekurang-kurangnya kalau saya bagi tu tuan-tuan ni, kalau tuan-tuan buat buku, saya tak tahulah penuh macam mana kitab tuan-tuan. Sebab pada dalil-dalil hujah yang kita datangkan ini sebenarnya itulah dikatakan syarah. Kalau baca saja kat rumah boleh baca tuan-tuan. Ada orang marah saya, Ustaz tak gerak-gerak kitab ni. Kalau tak gerak itulah baik, itu syarah. Kalau tak ada syarah, bagaimana nak faham? Daripada sudut lain. Sebab tu kena ada guru, dia datangkan kitab lain, pandangan lain yang menguatkan pandangan kitab itu. Rugi kita kalau kita tak cantik dia. Dapat? Habis dah bab ni, pagi tak cerita dah. Kita akan sambung pada bab lain juga, InsyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan? 2 minit tuan-tuan. Ada soalan? Tak ada Oi, kenyang betul ni. Kenyang lah, tak payah tanya lah, nanti kena marah pula. Ada soalan ke? Pengurusi kita tengah fikir tu, risau saya tu. Jangan tanya soalan PhD lah. Masa bulan Apit berhenti antara dua final. Ya. Doa. Sallu alaihi, sallu alaihi. Okey. Soalan dia berkaitan dengan ayat tadi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu alaihi di sini para ulama sebut. Sallu alaihi pertama kita ta'arif pada maknanya. Sallu alaihi bermaksud selawatlah kamu. Maka diulangkan 3 kali mengambil hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu yang penting itu hendaklah kamu ulang dia 3 kali. Salasan marrat, 3 kali ulangan. Maka baginda Nabi SAW sarankan. Jadi di sini sallu alaihi adalah perintah daripada Allah. Maka sebenarnya pada ketika itu perlu kita selawat. Tapi ramai orang tak tahu ni kena selawat ni. Sebab perintah itu disebutkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu statement. Maksudnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Berselawat ini dengan makna sentiasa berselawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Perintah. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu selawat ke atasnya. Sallu alaihi, ke atasnya. Wasallimu taslima, dengan selawat yang terbaik. Maka ketika itu selawat itu kena selawat. Sebab tu diulang 3 kali untuk bagi tahu kewajipan ketika itu. Apabila disebutkan nama,
Ulama berbeza pandangan, ada mengatakan tidak, cukup dengan kamu selawat sekali sahaja. Maka para ulama sebut, ada pandangan juga yang kuat mengatakan apa? Ketika disebut ayat tadi, pada waktu itu juga wajib untuk kita selawat, sebab perintah telah datang, disebutkan ketika itu. Dapat? Maka sallu alaih diulang 3 kali untuk menandakan kepentingan berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat? Kenapa selawat dipilih? Sebab itulah amalan yang afdal pada yaumul Jumaah. Fi yaumil Jumaah, amalan yang paling afdal pada hari Jumaat adalah selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat? Jelas? Terjawab Rumah terjawab Alhamdulillah. Tu saya insya-Allah conclusion yang kita nak ambil pada sini, kesimpulan dia apa? Allahumma salli. Zikir ba'da solat adalah tadi ada hujah. Dapat? Ada hujah tadi. Tak boleh kata tak ada. Ni buta je cakap tak ada. Kenapa kau cakap tak ada ni? Sebab ustaz tu cakap. Itu dari kita. Sebab orang tu cakap macam tu. Orang mana nak tahu tu? Tu nak tahu. Daripada mana ambil itu, nak kena tahu. Dapat? Dan hikmah juga, kalaulah tidak ada zikir selepas solat, maka bagaimana sahabat berzikir? Kalau Nabi tidak solat, tidak doa selepas solat, macam mana sahabat tahu doa Nabi lepas solat? Tak logik akal. Tak cerita dalil lagi, tak logik akal tak gitu. Satu lagi nak faham dia ni, faham macam mana ni. Dia kata dia nak faham hadis, tapi dia cakap tak dengar pun ulama mana, pandangan mana dia ambil. Dapat tuan-tuan? Jelas? Kat situ dah tahu dah. Cukup dah depan ni. Tak payah lagi tanya, oh ni pandangan mazhab Syafi'i ni bagaimana ni? Bertepatan tak dengan hadis? Itu sebenarnya soalan tu tak patut tanya. Soalannya tak. Dan kalau para ulama, mereka tak layan soalan itu sebab apa? Sebab soalan tu tak patut tanya. Mustahil tak? Betul tak saya cakap? Soalan tu tak patut tanya. Sebab apa? Takkanlah guru Imam Bukhari tak tahu hadis tu. Kan saya sebut tadi, Imam Bukhari tu guru dia sampai Imam Syafi'i. Takkan Imam Syafi'i tak tahu hadis tu? Tak ada. Jelas? Sedangkan dia nasir sunnah, gelaran dia pembantu sunnah Nabi, hadis Nabi. Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i lah hebatnya dia tadi, aura ataupun hebat fenomena yang dibawa oleh Imam Syafi'i, sehingga Imam Bukhari pun nak belajar hadis sebab Imam Syafi'i. Betul-betul. Dan Imam Bukhari juga bermazhabkan Syafi'i. Betul? Syarah kepada Imam Bukhari, Fathul Bari, bukan nama orang. Bukan nama orang, nama kitab Fathul Bari. Orang tu terpulang lah, nak ikut tak nak ikut terpulang. Saya sebut nama kitab Kitab Fathul Bari, Syarah Sahihul Bukhari, karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar siapa? Dia juga bermazhabkan Syafi'i. Dapat tuan-tuan? Dah, tak payah fikir dah. Lepas ni senang saya nak cakap. Bila cakap ulama, cukup. Dapat semua penat saya buat kitab banyak Wallahu a'lam. Tu saya boleh sini insya-Allah. Ada soalan? Mungkin tak ada? Muslimat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, semoga Allah yang Maha Pendidik saya, semoga selepas ini terungkailah salah faham kita terhadap ulama, bahawa ulama inilah warisan sebenar pada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita sedar diri kita bahawa kita tidak layak untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah kalau tidak dengan cara yang disaran ataupun ditunjukkan oleh para ulama kita terdahulu. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala